Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bab 7 iaitu fizik kuantum di mana subtopik 7.2 kesan fotoelektron. Standard pelajaran kita untuk hari ini iaitu pertama, menerangkan kesan fotoelektrik. Kedua, mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. So, diharap murid-murid dapat melihat gambar yang tertera. Jom kita jana idea tentang kesan fotoelektrik. Di dalam gambar rajah, terdapat satu plat logam yang disambungkan dengan sebuah mentol di mana logam ini disinari dengan cahaya, iaitu cahaya matahari. Didapati bahawa mentol itu menyala. Mengapa ini terjadi? Okey, kita lihat apa dia sebenarnya kesan fotoelektrik. Bila satu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, saya ulang, disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron yang terdapat dalam permukaan logam, di atas permukaan logam, dapat dipancarkan keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Apakah kesan fotoelektrik sebenarnya? Kita lihat kembali standard pembelajaran 1 kita iaitu menerangkan kesan fotoelektrik. Pertama, seperti yang telah kita terangkan tadi, apabila suatu permukaan logam disinari oleh satu alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancarkan. Kedua, fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Rajah yang ditunjukkan menunjukkan bahawa eksperimen yang digunakan untuk menunjukkan kesan fotoelektrik. Ciri-ciri kesan fotoelektrik boleh dikaji dengan susunan litar yang menggunakan sel foto. Jika kita lihat di sini, sel foto terdiri daripada plat logam peka cahaya yang disambung kepada terminal bateri negatif dan anod yang disambung kepada terminal positif bateri. Juga terdapat sebuah miliammeter yang digunakan untuk mengkaji terdapat pengaliran arus di dalam litar yang menunjukkan terdapat elektron yang keluar daripada permukaan logam peka cahaya. Apabila permukaan logam peka cahaya katot disinari dengan alur cahaya tertentu, yakni dengan frekuensi tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron yang dikeluar daripada permukaan logam ini telah dikenali sebagai fotoelektron seperti yang diterangkan sebelum ini. Fotoelektron yang dipancarkan itu tadi akan ditarik ke terminal positif iaitu anod yang berkeupayaan positif. Pergerakan elektron dari katot ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar di mana ia akan menyebabkan miliammeter terpesong dan menunjukkan nilai arus di dalam litar.
Baiklah, murid-murid, cuba lihat animasi yang saya sediakan di sebelah kanan. Okay, bila kita tambahkan frekuensi, iaitu kita pendekkan panjang gelombang, apa yang berlaku? Semakin menghampiri warna ungu, semakin banyak elektron yang dipancarkan. Kesan fotoelektrik ialah pemancaran elektron daripada logam apabila disinari oleh alur cahaya. Bila frekuensi alur cahaya semakin rendah, tiada elektron dipancarkan. Kerana itu, jika kita lihat ketika penunjuk menunjukkan warna merah tadi, tiada elektron dipancarkan kerana frekuensinya rendah dan panjang gelombangnya panjang. Bila frekuensi alur cahaya semakin bertambah, iaitu menghala ke arah warna ungu dengan panjang gelombang yang semakin pendek, elektron mula dipancarkan. Jom kita lihat sedikit penerangan tentang photoelectron. Is that light can behave as waves or particles. And this demonstration of the photoelectric effect is a really great way of introducing that idea. What I've got here is a zinc plate. And if you want the demonstration to work, it's absolutely essential to give it a good scrub on both sides with a bit of iron wool. And that just removes the surface oxide layer. I then place the plate on top of this gold leaf electroscope. I've also got an ordinary desk lamp and a UV lamp. Now, in order for the demonstration to work, this plate has to be negatively charged, and I can do that using the method of charging by induction. Now let me show you that again. I've got a Perspex rod here, which I can make positively charged by rubbing with this bit of cloth. I bring the rod close to the plate, touch the plate with my finger, remove my finger, then remove the rod. Now watch what happens when I shine visible light onto the plate. Absolutely nothing. That's actually a really important part of the demonstration. Your students need to notice that with visible light, nothing happens. But watch what happens when I shine ultraviolet light. You can see that the gold leaf immediately starts to fall. And that must mean that the UV light is somehow discharging the electroscope. We know that we started with negative charge on the plate, so the UV light must somehow be releasing the electrons. And the important thing to notice is that it's the frequency of the light that makes a difference. Remember, with a visible light, it doesn't matter how bright it is or how long it shines for, it doesn't release any electrons. Now, this phenomenon cannot be explained using a wave model of light, but we can understand it if we adopt the idea that radiation arrives at the plate as packets of energy, which we can call quanta or photons. A single photon of UV light can release a single electron from the plate. However, a single photon of visible light has less energy and so cannot release an electron. Now, this is a relatively simple demonstration to do, but it took the genius of Albert Einstein to explain what was going on. And it was for that work that he was awarded the 1921 Nobel Prize, not his work on relativity. Is that light can behave. Sedikit ringkasan tentang video yang kamu tonton tadi. Sebenarnya, elektroskop dicaskan negatif, maka keranjang emas tercapah ke atas. Apabila disinari dengan cahaya biasa, iaitu cahaya tampak, capahan keranjang emas tidak bergerak. Bila disinari dengan ultraungu, capahan keranjang emas turun ke bawah. Ia menunjukkan plate telah bercas positif kerana
plet kehilangan elektron. Mengapa? Sinar UV telah memancarkan elektron dari plet elektroskop. Maksudnya, cahaya dengan frekuensi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari plet logam. Oleh itu, plet bercas positif. Ini menunjukkan kesan fotoelektrik iaitu apabila logam disinari dengan sinaran yang tinggi frekuensinya, elektron akan dipancarkan. Maka tenaga cahaya ialah foton. Tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi. Suatu foton dari sinaran ultraviolet boleh keluarkan elektron sebab membawa tenaga yang tinggi. Tapi satu foton cahaya tampak tidak dapat mengeluarkan elektron sebab tenaganya rendah, iaitu frekuensinya rendah. Apakah voltan pengaktifan? Jika kita lihat di dalam buku teks, penerangan tentang voltan pengaktifan ataupun VA, voltan aktif, boleh diperolehi melalui graf IV dan graf V1 per lambda. Dalam rajah 7.9 menunjukkan kedua-dua graf tersebut. Voltan pengaktifan VA mempunyai hubungan linear dengan 1 per lambda seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 7.10. Kecerunan VA melawan I per lambda diperolehi dengan M sama dengan HC per E. Oleh itu, pemalar Planck dapat ditentukan daripada ME per C. Di mana kita dapat H itu daripada M sama dengan HC per E dan H sama dengan ME per C. Apa dia ciri-ciri kesan fotoelektrik? Kita lihat standard pembelajaran kedua, iaitu menerangkan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. Kesan fotoelektrik berlaku bila cahaya menyinari permukaan satu logam. Elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Menurut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang. Ini adalah pemahaman tentang teori klasik. Cahaya yang terang mempunyai tenaga yang sangat tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya yang rendah. Maka, elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dan keluar dari permukaan logam. Baiklah, di sini kita dapat simpulkan bahawa 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang iaitu: pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan dari permukaan logam. Kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai F0
iaitu frekuensi ambang bagi sesuatu logam. Bermakna, elektron yang dikeluarkan bergantung kepada satu nilai frekuensi tertentu yang kita panggil sebagai frekuensi ambang. Tetapi, jika cahaya yang dipancarkan kurang daripada frekuensi ambang, elektron tidak akan dipancarkan. Maka, tiada arus yang mengalir dan tiada voltan dalam litar. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Saya ulang, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Maksudnya, jika keamatan cahaya berbeza-beza, dia akan menghasilkan fotoelektron tapi secara mendatar sahaja. Tidak bertenaga, tenaga kinetiknya tidak bertambah. Keempat, fotoelektron dipancar secara serta-merta bila permukaan logam disinari dengan cahaya. Jom kita lihat. Okey, elektron yang dikeluarkan yang dikenali sebagai pancaran terion dapat dikeluarkan apabila permukaan logam dipanaskan dan ini mengambil masa yang lama. Manakala pengeluaran elektron daripada permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta. So, terdapat dua kaedah lah elektron yang dikeluarkan, iaitu pemanasan logam yang dipanggil sebagai pancaran terion. Dan kedua ialah apa yang kita belajar sekarang dalam tajuk kuantum, iaitu melalui kesan fotoelektrik yang berlaku secara serta-merta. Apa dia frekuensi ambang? Frekuensi ambang adalah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik bagi satu jenis logam. Logam yang berbeza mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Okay, kita lihat kembali. Elektron hanya akan dipancarkan dari permukaan logam jika frekuensi sinar gelombang melebihi atau sama dengan frekuensi ambang logam. Ini bermaksud jika panjang gelombang lebih pendek atau sama dengan panjang gelombang ambang, maka elektron dapat dipancarkan. Okay, kita lihat ada 4 warna yang berbeza, merah, hijau dan biru. Di mana kita dapati bahawa warna hijau dan warna biru mengeluarkan elektron, manakala warna merah tidak mengeluarkan elektron. Ini adalah kerana panjang gelombangnya adalah panjang dan frekuensinya adalah rendah dan tidak mencapai frekuensi ambang. Kerana itu, elektron tidak dipancarkan oleh cahaya merah. Okey, kita lihat perbincangan. Pertama, adakah cahaya terang akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya malam yang berfrekuensi sama? Ya, cahaya terang mempunyai lebih banyak foton. Oleh itu, lebih banyak foton akan menghentam permukaan logam dan akan membebaskan lebih banyak elektron. Kedua, mengapa fotoelektron dipancarkan serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu? Pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi frekuensi ambang. Apabila frekuensi ambang telah dicapai, elektron terus dipancarkan secara serta-merta. Ketiga,
Mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Ini adalah kerana tenaga kinetik fotoelektron bergantung kepada frekuensi sinar cahaya. Ianya tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Keamatan cahaya hanya mempengaruhi bilangan elektron yang dibebaskan, tetapi tidak mempengaruhi tenaga kinetik fotoelektron. Kita lihat pula contoh soalan yang melibatkan pengiraan. Satu sinar gelombang elektromagnet ditujukan ke atas dua jenis permukaan logam A dan logam B. Jika panjang gelombang logam A 450 nanometer dan logam B 688 nanometer serta frekuensi sinar gelombang ialah 5 kali 10 kuasa 14 Hz, adakah elektron dapat dibebaskan daripada kedua-dua logam tersebut? Jelaskan jawapan anda. Kita lihat jawapan. Syarat untuk elektron dipancarkan daripada permukaan logam ialah frekuensi sinar logam mesti lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang logam. Jika hendak dibandingkan dengan panjang gelombang yang rendah daripada panjang gelombang ambang logam. Logam A, panjang gelombang ambangnya adalah 480 nanometer. Logam B, panjang gelombang ambangnya adalah 688 nanometer. Jika kita lakukan pengiraan, panjang gelombang daripada frekuensi sinaran yang dipancarkan adalah lambda sama dengan C per F. Okey, kita gunakan formula ini di mana C adalah frekuensi gelombang cahaya 3 kali 10 kuasa 8 dibahagi dengan frekuensi sinar gelombang 5 kali 10 kuasa 14 dan kita dapati panjang gelombang kita adalah 6 kali 10 kuasa negatif 7 iaitu 600 nanometer. Jika kita bandingkan panjang gelombang ambang dengan setiap satu logam A dan logam B, logam A panjang gelombang sinaran melebihi panjang gelombang ambang. Bermaksud, tiada pancaran elektron yang dipancarkan. Manakala, logam B, panjang gelombang sinaran kurang daripada panjang gelombang ambang. Maknanya, frekuensi yang cukup untuk memancarkan elektron, iaitu melebihi frekuensi ambang. Murid-murid kena ingat, panjang gelombang dan frekuensi berkadar songsam. Jika frekuensi bertambah, bermaksud panjang gelombang adalah pendek. Jika panjang gelombangnya panjang, frekuensinya adalah rendah. Baiklah, sampai di sini saja penerangan dan perbincangan saya tentang tajuk kuantum 7.2 iaitu kesan fotoelektrik. Diharap murid-murid faham apa yang telah kita pelajari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.